Walaupun negara pada ketika ini dilanda pandemik COVID-19, namun tanggungjawab memantau dan memeriksa premis makanan di negara ini tetap dijalankan dalam memastikan makanan yang dijual selamat dan berkualiti untuk pengguna. Pelbagai strategi dan inisiatif dilaksanakan dalam memastikan makanan yang dijual di negara ini bersih dan selamat untuk dimakan. Pada tahun lalu sahaja, 2,033 buah premis makanan di seluruh negara diperiksa oleh Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar Kementerian Kesihatan. Perangkaan jumlah pemeriksaan premis makanan seluruh daerah pada tahun 2019 mencatatkan hasil pemeriksaan mendapati 1,334 buah premis makanan di daerah Bunai dan Muara, 152 premis di daerah Tutong, 184 di daerah Belait dan 42 premis di daerah Temburung mencapai tahap yang memuaskan. Manakala lebih 300 buah di seluruh negara adalah pada tahap yang tidak memuaskan. Selain memastikan makanan selamat, pemeriksaan juga menekankan agar makanan yang disediakan bebas daripada pencemaran dan penggunaan bahan aditif berlebihan yang boleh menjejaskan kesihatan. Para pengusaha dan pengendali makanan perlu mematuhi piawaian makanan dan mengamalkan kod amali kebersihan dalam meningkatkan kesedaran tentang keselamatan makanan serta mencegah penyakit bawaan makanan. 7 kategori barangan keperluan makanan harian telah ditetapkan harga maksimum sejak 1 Ramadan hingga 7 Syawal 1441 Hijrah. Arahan penetapan harga barangan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPE Kementerian Kewangan dan Ekonomi bertujuan bagi mengekalkan harga yang berpatutan terhadap barangan makanan terpilih yang sering digunakan dalam penyediaan makanan di bulan Ramadan menjelang Syawal. Barangan tersebut termasuk ayam bulat, telur ayam, mentega, margarin, minyak sapi, susu pekat, cair dan krim dan tepung. Harga maksimum bagi ayam bulat dan telur ayam adalah ditetapkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Barangan tersebut adalah sebagai tambahan kepada minyak masak dan susu tepung anak damit yang ditetapkan harga maksimum sepanjang tahun. Senarai harga maksimum barangan tersebut boleh didapati aplikasi mudah alih pengguna bijak dan di laman sesawang JPES. Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna DCCA JPES menerangkan arahan penetapan harga maksimum bermusim ini bertujuan bagi mencegah harga pasaran barangan terpilih dari mengalami kenaikan melebihi tahap tertentu. Walau bagaimanapun, arahan tersebut tidak menghalang para peniaga untuk menawarkan harga yang kompetitif bagi menarik pelanggan. Manakala, para pengguna pula digalakkan untuk menggunakan hak mereka dengan membandingkan harga di kedai-kedai serta mengetahui pilihan dan jenama sebanding yang ada bagi mendapatkan nilai terbaik dalam membuat pembelian. Sebarang pertanyaan berhubung penetapan harga maksimum secara bermusim boleh diajukan ke DCCA melalui hotline pengguna di talian Darussalam 123 atau aplikasi mudah alih DCCA iaitu Pengguna Bijak. Berikutan peniadaan gerai-gerai Ramadan di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Daerah, Jabatan-Jabatan Bandaran dan Jabatan Belia dan Sukan sebagai langkah membendung penularan COVID-19 di negara ini. Para peniaga tetap mematuhi arahan pihak kerajaan dan Kementerian Kesihatan dengan hanya meneruskan perniagaan mereka melalui dalam talian atau virtual market platform yang diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama padu daripada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Darussalam Enterprise Dare dan pihak BIBD. Platform ini memberikan peluang kepada orang awam untuk masih dapat merasakan suasana gerai Ramadan secara online walaupun gerai Ramadan ditiadakan pada tahun ini. Para peniaga juga dilihat aktif menggunakan platform di media-media sosial bagi mempromosikan juadah untuk berbuka puasa dan jualan-jualan lain.
Para peniaga juga diharap dapat mengambil manfaat daripada perniagaan online ini dengan memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk memilih dan membeli juadah berbuka puasa dan membuat penghantaran ke rumah atau tempat masing-masing. Platform ini sekaligus membantu mereka yang menawarkan perkhidmatan penghantaran. Pada masa yang sama, perniagaan online ini juga perlu selari dan mematuhi segala peraturan dan nasihat Kementerian Kesihatan yang menyarankan penjarakan fizikal dan sosial. Penularan wabak COVID-19 memberi impak yang besar terutama kepada golongan usahawan, apatah lagi bagi perniagaan jahitan dan tekstil yang sentiasa mendapat permintaan tinggi menjelang Hari Raya Aidilfitri. Tempahan baju raya dalam kalangan tukang jahit kebanyakannya mengalami penurunan memandangkan masyarakat masih mempraktikkan penjarakan sosial sebagai langkah keselamatan untuk membendung penularan wabak. Pada kelazimannya, kurang 2 bulan sebelum menjelang bulan Syawal, kebanyakan kedai-kedai jahit akan mula menutup tempahan disebabkan permintaan yang begitu banyak daripada para pelanggan. Namun, sejak kes pertama penularan wabak COVID-19 di negara ini, tempahan baju raya dalam kalangan tukang jahit mengalami penurunan. Tetapi, tahun ini amat berbeza apabila beberapa buah kedai jahit di negara ini masih membukakan tempahan mereka. Beberapa orang pekerja kedai jahit ketika ditemui menjelaskan bahawa pada tahun ini, tempahan menjahit baju jelas berkurangan berbanding pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak dinafikan, penurunan tempahan baju menurut mereka adalah disebabkan oleh wabak COVID-19. Ini tahun ada kurang kerja. Orang datang jadi itu sama saya. Kadang-kadang ada orang antar, tapi dia bawa contoh, no aku suka. Dia antar contoh saja. Tapi before year, sebelum raya ada banyak kerja kakakku macam penuh lah. Tapi ini tahun tidak ada kerja aku, kadang pun aku awal tutup. Macam lepas maghrib lah aku close. Tapi yang lain tahun macam overtime lah, malam pukul 11, 12 ini macam. Dalam tahun ini kami itu macam kurang lah dalam kerja. Yang tapi alhamdulillah dalam awal sebelum ini COVID itu okey, alhamdulillah ada kerja. Tapi ngam itu ada tutup sudah dalam itu date 19 kan. Jadi orang beritahu tutup itu ada sunyi dia punya kerja. Contoh boleh, sukat pun boleh. Itu sebelum puasa kami sudah ada tutup, tapi tahun ini itu masih ada terima lagi. Peminat buku berpeluang mendapatkan pelbagai bahan bacaan berbentuk ugama, ilmiah, motivasi dan novel di The Story Shop. Kedai buku yang diusahakan bersama oleh Awang Muhammad Haranadi bin Haji Buntar dan anak perempuannya tercetus daripada pengalaman beliau semasa bertugas sebagai jurugambar di luar negara dan mengambil inisiatif untuk membuka kedai buku bagi memupuk budaya membaca dalam kalangan anak muda di negara ini. Perniagaan kedai buku ini sudah beroperasi selama 5 tahun dan semakin mendapat sambutan menggalakkan. Idea untuk buka kedai ni kali tercetus sekali dulu semasa saya bertugas di penerangan. Saya juga banyak bertugas di luar negeri, membuat liputan-liputan di luar negeri. Jadi bila kita melihat di luar negeri seperti di negara Jepun, negara-negara di Eropah, kebanyakannya orang-orang muda lah suka membaca. Terutama sekali di negara Jepun, kalau kita melihat di stesen kereta api, di restoran atau di mana saja, mereka tidak akan tinggal dengan buku mereka. Mereka akan sentiasa membaca buku. Jadi dari sana tercetus idea mengapa katanya orang Brunei indah mengambil satu pengajaran daripada itu supaya kata ini orang Brunei itu lebih banyak baca. Dan dari sanalah tercetus idea untuk membuka kedai buku. Dan kalau kita lihat di Brunei sendiri ada berapa banyak kedai buku. Jadi bila buka kedai buku ini bukan bagian kita bukan membagi pada satu orang saingan atau competition. So kita ni bekerjasama dengan mana-mana kedai buku. So we complement each other lah.
Jadi sama-sama kita mendorong untuk apa namanya ini untuk memajukan orang-orang tani supaya budaya membaca itu dapat lagi kita naikkan. Kebanyakan buku di kedai ini didatangkan dari luar negeri seperti dari Malaysia dan United Kingdom. Buku-buku yang dijual adalah berbentuk ilmiah, agama dan motivasi dengan harga yang berpatutan. Lebih membanggakan lagi, Awang Muhammad Haranadi juga menjual buku hasil karyanya sendiri berjudul Mutiara Ilahi di Bumi Anbiya. Kebanyakannya buku ini kami datangkan dari luar negeri lah, seperti dari Malaysia dan juga ada juga dari negara-negara Eropah macam dari UK dan kebanyakannya adalah buku-buku berbentuk agama dan motivasi. Dan saya sendiri baru saja juga alhamdulillah membuat sebuah buku yang berjudul Mutiara Ilahi di Bumi Anbiya. Buku ini adalah daripada gambar-gambar yang saya rekamkan semasa saya mengerjakan ibadat umrah dan haji di Makkah, dan bila ada kesempatan ziarah ke junjungan Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW. Ini adalah merupakan buku yang kedua yang saya terbitkan. Buku yang pertama ialah mengenai Brunei itu. Buku ini akan dijual di kedai ini, di kedai di story shop. Sejak pembukaan kedai buku ini, Awang Muhammad Haranadi mengakui sambutan pelanggan sangat menggalakkan, terutama daripada pelanggan tetapnya. Beliau juga mengalu-alukan penulis-penulis tempatan untuk menjual buku-buku hasil karya mereka. Selain menjual buku, kedainya juga terdapat butik menjual barangan muslimah dan tasbih hasil buatannya sendiri. We also have our local supports, dan it seems that juga masa ini orang-orang tadi pun sudah start mau membaca lah, especially orang muda-muda. Dan trend itu orang suka membaca buku-buku yang berbentuk ilmiah lah, dan buku-buku yang ada di sini pun banyak buku-buku yang berbentuk ilmiah lah. Modal is we lagi bini mendorong financially anak kami dalam 20,000 30,000 suatu lah, so kami mendanukan. So dari sana mula-mula kedai ini sedikit ya, dengan support orang ramai, dengan banyak customer, we extend sedikit lah membesari kedai ini dan mendatangkan banyak buku-buku lah. Dan di samping itu we also trying to promote our local writers. Kami ada juga sini menjual buku-buku yang dibuat oleh anak-anak tempatan, tapi agak kurang lah, tapi kita ni pun sama-sama kami menolong each other. So we trying to support our locals lah. Dan di samping itu kami membuka kedai buku ni. Di sebelah tu juga ada para nak buka small boutique lah. Mostly menjual busana yang berbentuk muslimah. Segala jubah, tudung, sajadah, telkong, yang yang berbentuk Islamik lah. Saya sendiri pun ada juga membuat perusahaan kecil-kecil lah, home based industry. Saya juga sendiri membuat tasbih. Tasbih yang saya usahakan menggunakan kayu-kayu ketan ya, kayu-kayu tempatan. Perniagaan menjual buku ini sememangnya banyak cabarannya. Lebih-lebih lagi ketika negara dilanda wabak COVID-19, perniagaannya turut terkesan. Awang Muhammad Haranadi seterusnya berharap perniagaannya ini akan terus sukses dan yang paling penting baginya kejujuran dalam berniaga. Banyak pula cabaran sebenarnya. Mengenai buku ini cabarannya kadang mendatangkan buku-buku ini. Kalau suppliers dapat mendatangkan, so kami juga terpaksa kami delay lah. So bila delay kadang customer dah happy kan, so atau kadang menekan customer tapi we have to explain to the customer, dan menghadapi keadaan itulah. Dan masa ni lah masa Covid ni, awak memanglah
Ama anu lah greatest challenges anu lah apa nak lah awa anu lah customer bikin kurang lah. Dan at times that we have to anu lah tutup kedai juga. Our alternative is to give delivery service to customer yang mau. That's include anu lah buku dan barang-barang anu lah, barang-barang segala muslimah lah. So we make delivery, but we charge sedikit lah untuk delivery. Of course, that is orang berniaga. Everyone wants to be successful businessman or businesswoman. Tapi it all comes dengan few things lah ya. Satu kali dengan modal, secondly dengan juga dengan support from the customers customer dan if there is no customers that we cannot survive and then I think dalam negara ni apa yang paling penting lah bagi saya lah kejujuran lah. Walaupun kadang-kadang orang ini ada untung, tapi yang penting kita jujur.